Okey. Dan dia bagi kat situ 3 kuasa Y campur 2X sama dengan 7 campur 9 kuasa X. Okay, bagian dia kata soalan dia ungkapkan K dalam sebutan H. Kamu ada soalan tidak sama tak? Minggu lepas kita punya soalan tak sama kan? Minggu ni mungkin insya-Allah dah sama balik kan. Okey. Jadi problem kat sini kita tengok. Yang pertama, dia suruh ungkapkan K dalam sebutan H. Okay. Jadi kita tengok kat sini ada K, ada Y, ada semua. Tapi kita tengok main equation dia. Equation, persamaan utama dia yang besar ni, yang ramai ni. Yang tu kita tulis keluarkan dulu. Cikgu. Ya. Ya, Idris. Hello. Ya. Kenapa? Sangkut ke saya? Cikgu, Ya. saya tak dengar suara cikgu lah. Oh, tak dengar suara saya? Kejap. Tes. Yang lain dengar tak suara saya? Tes. Saya dengar. Saya Dengar. dengar. Jadi siapa? Idris seorang tak dengar. Siapa tak dengar? Dengar. Okey. Boleh kita teruskan Sekejap 3 Y tambah 2X sama dengan 7 tambah 9 dengan X kan. Okey, yang pertama kalau kau tengok 7 memang tak ada kaitan dalam cerita ni. Kan? Dua-dua ni kita kena pecahkan. Bila kita pecahkan, kita akan jadikan dia macam konsep expand, kembangan dia akan dapat 3Y kurungan dengan 3 2X macam tu. Yang ini 7 tak boleh buat apa, biar kat dia. Tak boleh buat apa. Dia tak ada kaitan pun dengan 3 ni. Tambah dengan 9 ada kaitan. 9 ada kaitan. 9 adalah 3 kuasa 2 X letak semula. Itu step pertama. Kita pecahkan dia. Boleh? Okey. Idris tak dengar dia. Kenapa Idris tak dengar? Idris? Cuba try lagi. Tengok. Kau punya speaker ke? Lepas tu apa kita buat? Kamu kena ingat dalam indeks, dalam indices, dalam indeks ada satu formula kita panggil dia kuasa, pasal kuasa. Pasal kuasa tu maksudnya A kuasa B kuasa C tau. Dia bagi formula ni. Dua ekor ni dia boleh tukar suka-suka hati sebab yang ini adalah sama juga dengan A, B darab dengan C. Bila B darab dengan C, dia sama tak cerita dia C darab dengan B. Bila C darab dengan B, dia boleh pergi sini balik. Dia boleh jadi A kuasa C, B duduk kat luar. Nampak? Dia macam U-turn pergi macam tu. Benda ni dia boleh, kuasa ni boleh tukar-tukar suka hati. Kalau kita tak darabkan dia, dia boleh kita tukar masuk. Macam tu. Jadi kat sini contoh macam ni lah. 3Y tak ada masalah. 3Y tak ada masalah. Saya tulis mula 3Y. Tapi kat sini kita nak 3 2X, tak ada masalah. Boleh terus. Okay. Katakan soalan tu dia nak 3X. Soalan tu nak 3X saja. Kita boleh tukar benda ni. Katakan dia ni bagi 3 2X senang lah. Kalau dia bagi 3X, maksudnya kita boleh tukar. 2 pergi atas, kita boleh keluarkan. Dapatkan 3X kita. Ini tak ada masalah. 3 2X. Okay. Kemudian yang ini saya akan susulkan sama dengan yang ini dulu. 3 2X campur 7. Nombor saya letak belakang. X yang saya substitute je. H. Yang ini adalah K sama dengan yang ini kita punya K juga campur dengan 7. Okey. Oh, iPad saya padam. Gelap. Okey. Jadi soalan nak ungkapkan K. Kumpulkan K. HK tolak K sama dengan 7. K sama dengan H tolak 1 sama dengan 7. Jadi K sama dengan 7 per H tolak 1. Kalau kamu tengok saya buat satu-satu panjang sikit. Okay. Tapi dalam exam, kalau kamu nampak mana yang boleh skip, boleh dipermudahkan lagi, kamu skip aja. Sebab markah dia tak banyak. 3 je. Cuma format kamu. Untuk format kamu, KSSM,
Dia 3 markah jarang tau soalan 3 markah. Mungkin satu soalan tu ada 6 markah tapi dia ada A, ada B macam tu soalan dia. Itu dia tambah sikit kat situ. Boleh faham kan ni? Nombor 1. Okey. Kita pergi nombor 2. Tengok. Rasa minggu lepas macam saya dah bagi sikit lah. Saya pun tak ingat kan. Okey. Kita tengok nombor 2. Saya salin soalan dulu. Nombor 2 kat sini. Soalan dia. SPM 2011 kan. Soalan nombor 8. Diberi log 2x sama dengan H dan log 2y sama dengan K. Ungkapkan, dia kata apa? Log 2 x kuasa 3 per y. Dalam sebutan H dan K. Ini pun sama cerita dia. Kita boleh kembangkan benda ni berdasarkan apa yang diberi kat atas kan. Kembangkan menggunakan prinsip log. Menggunakan hukum log yang mana bahagi kita boleh tukarkan kepada tolak. Macam tu je kan. Terus kita kembangkan akan jadi log 2 x kuasa 3 bahagi tukar jadi tolak log 2y. Kan? Cuma bila kita nak gantikan sesuatu dekat log, dia tak boleh ada kuasa. Jadi kuasa ni kamu kena potong, bawa pergi depan. Kamu jangan ganti masa ada kuasa, nanti salah jadi. Okay? Jadi bila dah jadi macam ni, dah senang. Log 2x kita adalah H, jadi 3H. Tolak log 2y kita adalah K. K. Terus dapat jawapan. Nampak? Soalan ni pun 3 markah. Sikit ni je jawab. Banyak ni je. Tak banyak mana pun, sikit je. Itu pun 3 markah. Kan? Sebab tu kamu tengok MAT ni dia bukan pasal banyak mana kita jawab. Knowledge yang ada kat situ. Okay? Tapi bila kita buat latihan, orang kata MAT kena buat banyak latihan, nanti kamu akan nampak. Lepas 2-3 kali kita buat banyak soalan, kamu nampak soalan tu semua dah jadi macam senang lah. Macam dah pernah buat banyak kali. Padahal baru hari ni kita belajar. Tengok. Kita buat sekali je. Tengok soalan nombor 3 pula kan. Okay. Nombor 3. Sini. Sekejap. Okay. Diberi A sama dengan 1 per X kuasa 3. Okay. Kemudian, dia kata cari A log XA. Okay. Kat sini dia 2 cara. Pertama tengok, dia nak log XA. Kita tak ada log pun kat sini. Kan? Jadi kita kena adjust dia orang ni. Dia orang ni kena adjust sekejap. Jadi saya adjust kat atas tu. Adjust, saya ambil A sama dengan 1 per X kuasa 3. Saya tukar kepada bentuk indeks. Iaitu dia akan jadi X kuasa negatif 3. Macam tu. Nampak kan? Lepas tu saya akan letak apa? Saya nak log X. Saya akan letak log X dua-dua orang ni. Kita akan letak log X. A sama dengan log X. X kuasa negatif 3. Nampak? Kan? Dan kita dah dapat soalan kita nak apa. Kita boleh teruskan kat sini. Kalau dapat, teruskan kat sini. Terus kita dapat. Oleh sebab itu, log XA sama dengan ni negatif 3 boleh bawa ke depan. Log XX kalau sama, formula kita boleh potong jadi 1 ni lah dia. Jadi jawapan kita terus dapat sama dengan negatif 3. Macam tu. Okay. Itu kita gunakan. Kita boleh buat slash ni. Kita boleh buat sekejap. Kan? Untuk bawakan. B. Dia minta apa? Log 2 log AX. Sekarang ni special. Dia tadi kita ada log XA. Sekarang dia minta log AX. Tak ada masalah. Kita boleh gunakan konsep pertukaran asas. Iaitu 2 sama dengan log. Dia nak apa? A. Kita buat A. Log A. Okay. Jadi, tapi yang kita ada kat atas adalah log X. Jadi, kita buat log X per dengan log X. X ni letak kat sini. A letak kat sini. Ini pertukaran asas. Yang atas letak atas, yang bawah letak bawah. Sekarang yang tinggal apa? Log XX habis. Jadi 1. Tinggal 2 per dengan log XA siapa?
log XA adalah negatif 3. Masukkan. Betul ya? Boleh faham? Okay. Kalau tak faham, tanya terus. Boleh? Saya teruskan Boleh? Okey, tengok nombor 4 kejap. Saya pakai kertas senang. Kalau kamu nak tengok balik, saya ada. Kalau kamu nak jawapan pun boleh minta kat saya nanti. WhatsApp saya akan bagi jawapan ni. Saya akan snap. Okey. Untuk soalan nombor 4 kan. Kamu ada kertas tu boleh nampak jelas. Saya tak pergi jelas sangat. Macam kelabu je kat sini. Okey, nombor 4. Tengok. Diberi log P 2 sama dengan X dan log P5 sama dengan Y. Soalan dia, ungkapkan dia nak log 5 8 P kuasa 2 dalam sebutan X dan Y. Okey. Kat sini mula-mula sekali kamu tengok apa? Asas dulu. Kita perhatikan dekat asas. Sini asas dia 5. Dia bagi asas dia P. Nampak? Jadi majoriti kita P kat atas. Jadi kat bawah ni 5 tak mau. Kita kena tukarkan 5 ni kepada P. Jadi kita kena tukar asas dulu. Kan? Jadi macam nak tukar asas, kita buat terus. Nak apa? Log P. Jadi log P per dengan log P. Itu tukar asas. Yang atas ni, semua ni duduk kat atas. 8 P kuasa 2. Yang kecil 5 ni ke bawah. Kemudian kembang dia biasanya saya akan kembang ke kanan. Saya tak kembang ke bawah sebab ni ramai ni. Dia akan pecah ni. Jadi dia akan jadikan log P 8 darab tukar jadi tambah log P kuasa 2 per panjang per dia log P5 macam tu. Okey. Kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita ada. Yang pertama, kita ada 2, dia bagi 8. Ada kaitan? Yes. 8 boleh tukar jadi 2 kuasa 3. Kita tukar. Jadi kita akan buat situ. Log P 2 kuasa 3 campur. Ni tak ada masalah. Log P nanti matilah. Biar dulu. Bawah. Log P5. Okay, pelajar boleh buat terus shortcut guys. Tapi saya nak tunjuk kamu, saya kena buat satu-satu lah. Kemudian kuasa, sebelum kita substitute, kuasa mesti bawa depan. 3 bawa depan. 2 bawa depan. Sekarang kita dah boleh gantikan. Siapa? Tengok. Log P2 kita adalah X. Jadi 3X campur dengan PP mati. Tinggal 2 per dengan log P5 adalah Y. Boleh ke? Boleh? Cikgu, Ya. saya tak faham yang log P5 yang dekat bawah tu. Log P5. Okey. Yang ni formula ni siapa tadi? Danish Ni. Oh, Nick. Okey, Nick. Macam ni Saya tunjuk dia. Okey. Ini kita panggil dia pertukaran asas. Okey, dalam pertukaran asas ni formula kita, kalau kamu tengok, kalau dia bagi log AB. Log AB ni, kan? Kita nak tukar kepada log C. Jadi apa kita buat? Kita akan buat log C per log C. Nampak? Kemudian yang B ni akan duduk kat atas. Yang A ni duduk kat bawah. Macam tu. Ini formula dia. Kita panggil dia formula pertukaran asas. Nampak? Boleh faham yang ni? Nick? Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, jadi ada kaitan dengan ni kan? Nampak? Ada kaitan kan? Jadi sebab kita nak apa? Yang ini kita nak P. Sebab tu saya buat log PP dulu. Yang atas duduk ke atas. Yang bawah duduk ke bawah. Okey Nick, boleh? Boleh cikgu. Okey, saya teruskan kita dah dapat ni. Kita pergi soalan nombor 5 pula. Okey, tolak naik ni sikit. Nombor 5.
Tengok nombor 5 sini. Nombor 5 soalan 2016 ni baru jugalah. Kan? Diberi log A7 sama dengan R. Okey, soalan dia, ungkapkan dalam sebutan R. Dia nak ungkapkan dalam sebutan R. Kan? Okey, A dia nak apa? Log A49. Nampak? Ini tak ada masalah. Sebab apa? 7 dengan 49 ada geng. Dah, terus kita dapat. Kita tukar jadi log A7 kuasa 2. 49 ni tukar jadi 7 kuasa 2. Sebelum kita ganti, potong 2 pergi depan. Jadi kita dah boleh ganti, jawapan kita akan jadi 2R. Habis. Siap untuk A kan? Okay. Kemudian untuk B. Pula soalan dia bagi log 7. 343. A kuasa 2. Jadi kat sini macam tadi, kita kena menggunakan apa? Pertukaran asas. Kan? Pertukaran asas, saya akan gunakan yang diberi long A. Saya akan buat long A. Lepas tu, per dengan long A atas 343 A kuasa 2 bawah 7. Okey, kemudian kita tengok 343 ada kaitan tak? Ada. 343 kalau kamu tekan kalkulator adalah 7 kuasa 3. 7 kali 7 kali 7. Betul ke? 7 kali 7 kali 7. 343. Okey. Kan? Jadi kat sini kita boleh gantikan, dia akan jadi log A 7 kuasa 3 darab tukar jadi tambah log A kuasa 2 per dengan log A7. Sekarang kita dah boleh ganti. Tapi sebelum ganti, ingat kuasa bawa depan. Kuasa bawa depan. Sekarang dah boleh ganti. Jangan potong sudah. Kau potong habis. Jangan potong. Tak boleh potong. 2R. Oh sorry. 3R campur dengan 2 per dengan R. Cuba perhatikan tengok. Kalau ada soalan, tanya dulu sebelum kita masuk bahagian seterusnya. Boleh ke? Boleh Terus kan? Okey. Kita dah sampai soalan nombor 6 lah kat sini. Saya tarik kertas jauh lagi. Okey. Nombor 6. Okey, tengok nombor 6 Nombor 6 SPM 2014 kan. Okey, soalan dia diberi log K9 sama dengan 2. Kan? Soalan cari nilai. Yang pertama A, dia minta K. Dia minta K je. Yang lain tak nak. Okey, tak ada masalah. Ada dua tiga cara. Tapi saya suka cara pindah-pindah. Cara yang saya suka adalah cara pindah-pindah. Okey. Macam mana cara pindah-pindah? Sekejap saya tunjuk. Kan? Ni. Saya akan buat yang ni. Log K9 sama dengan 2. Okey. Bila log kita pindah ke sebelah, dia akan tukar menjadi kuasa asas kat sini. Macam tu. Jadi saya tulis bagi cantik kan. 9 sama dengan K kuasa 2. Bila log K pindah. Nampak? Kita nak K, kita pindah pula kuasa 2. Bila kuasa 2 pindah sebelah, dia akan jadi punca. Jadi jawapan kita K sama dengan 3. Macam tu. Ini dia sistem pindah-pindah. Sistem pindah-pindah. Okey. Dia pindah 2 kali lah. Ni pergi, ni pergi. Macam tu. B. Dia nak log 9. 1 per K. Okey. Yang ni sama macam tadi. Ni dia bagi log K. Kita
soalan log 9. Kena buat pertukaran asas. Log K per dengan log K. 1/K, kita tak letak 1/K. Kita tukar dalam bentuk indeks. 1/K adalah apa? K kuasa negatif 1. Jangan silap. Letak sini. Sini letak 9. Dah. Di jawapan kita dapat kat situ. K dengan K, sebelum kita nak selesai, kuasa bawa pergi depan. Okay, negatif 1. Jadi saya letak yang tinggal apa? K dengan K mati. Yang tinggal negatif 1 per dengan K9 adalah 2. Siap. Tengok. Perhatikan. Kalau tak faham, bagi tahu. Nombor 6. Okey, nombor 7 pula. Kenapa tak boleh besar? Okey. Tengok nombor 7. Nombor 7 Okay. Soalan nombor 7, SPM 2011. Selesaikan. Soalan dia soft. Kan? Selesaikan 2 kuasa 3X sama dengan 8 campur 2 kuasa 3X tolak 1. Okay, bila soalan ni suruh selesaikan, maksudnya apa soalan nak? Kan? Kalau soalan selesaikan, maksudnya soalan tu nak X berapa? Itu maksud dia. Okay, X tu berapa? Jadi kita tengok kat sini, boleh tak kita buat sesuatu? Okay, jadi kamu kena ingat key dia. Kalau soalan indeks, ini soalan indeks buat yang melibatkan tambah atau tolak. Ada. Antara indeks tu ada tambah tolak ni. Kan? Langkah pertama, kamu kena pecahkan dia. Langkah kedua, kamu kena faktorkan dia. Jadi ini kalau ada tambah tolak, dia kena pecah dulu, kemudian faktor cara dia. Kan? Nombor 3, kamu dah nampak macam mana nak selesaikan dia. Lepas tu memang akan nampak. Jadi macam mana nak pecah? Okey, yang ini tak boleh pecah lah. Dia seorang-seorang, biar situ lah. Tak boleh buat apa lah. Jangan pecah lah. Biar pun tak apa. Okey. Yang ini saya akan ambil kat sini 2 kuasa 3X sama dengan 8 campur. Yang ini boleh pecah 2. 2 kuasa 3X 2 kuasa negatif 1. Macam tu. Itu namanya pecah. Lepas pecah, kita nak faktor. Bila kita nak faktorkan, yang ada X dengan yang ada X, kita kena satukan. Jadi saya akan pindah kat sini. 2, 3X. Ini semua pindahkan jadi tolak. 2, 3X. 2 kuasa negatif 1. Sama dengan 8. 8 tak usik. Tak ada kaitan dengan cerita tu. Nanti kemudian. Kemudian buat apa? Dah boleh faktor. Kita boleh faktorkan 2 kuasa 3X. 2 kuasa 3X. Boleh faktor lah. Bila kita faktorkan 2, 3X. Dia akan jadi apa? Yang ini seorang-seorang. Tak ada orang pun. Kita keluarkan apa yang tinggal? 1. Dia macam kita keluarkan X. Yang tinggal adalah 1. Macam tu. Kemudian kita tolak dengan yang ini keluar. Tinggal apa? 2 kuasa negatif 1. Sama dengan 8. Yang tinggal ni. Yang ada X tinggal kat sini. Yang tak ada X ni kamu kena kira bawa sebelah. Kan? Kira pindahkan ke sebelah. Okey. Jadi ambil kalkulator. 1 tolak. Ni 1/2. 1 tolak 1/2 dapat 1/2. Okey. 1/2 pula pindah ke sebelah. 1/2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab 2. Di sini akan jadi 8 darab 2. 16. Baru boleh selesai nampak cerita dia. Okey. Jadi kita akan nampak 2, 3X sama dengan 16 adalah 2 kuasa 4. Potong 2. Jadi X sama dengan 4/3. Ini kaedah kita panggil pecahkan, faktorkan, selesaikan. Bila nak guna? Kalau soalan indeks ada tambah atau tolak. Semua soalan indeks tambah tolak dia kena macam ni. Okay? Dia ada jalan lain. Ada pelajar buat jalan lain dapat. Kan? Tapi ini jalan ni biasanya kaedah ni digunakan untuk semua kaedah
Semua soalan yang ada kaitan dengan indeks yang ada tambah tolak. Semua boleh pakai. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya nombor 8. Okey, bila kamu tengok soalan nombor 8, dia lebih mudah. Kenapa? Kan? Okey. Kenapa dia tak ada tambah tolak? Soalan dia selesaikan 27 3 2x tambah 4 kuasa sama dengan 1. Ini senang. Kenapa saya bagi tu senang? Sebab apa? Semua ni boleh tukar kepada asas 3. Semua boleh tukar asas 3 kan? Yang ini 27 boleh tukar jadi 3 kuasa 3. Yang ini dah memang 3. 1 pula dia boleh tukar apa-apa pun. 3 kuasa. Apa-apa kuasa kosong adalah 1. 1 tukar kepada kuasa kosong. Tak ada masalah. Lepas tu dalam indeks darab tukar dia tambah. Jadi 3 tambah 2x tambah 4. Kan? Sama dengan kosong. Macam tu. Okay. Dia tambah. Kan? Dia darab tukar jadi tambah. Jadi kat sini dia akan jadi 2x sama dengan negatif 7 pindah sebelah. Jadi x sama dengan negatif 7 per 2. Itu nombor 8. Okey. Itu semua 9 kan. 9. Dia dah start ada log-log sikit. Tapi sebenarnya log lebih mudah berbanding dengan indeks. Indeks dia soalan dia boleh jadi sangat susah, boleh jadi sangat senang. Kan? Okey. Nombor 9. Selesaikan juga 1 tambah log 2 x tolak 2 sama dengan log 2x. Okey. Kat sini dia soalan dia pasal log. Bila soalan pasal log, ni ada log, ni ada log, ni tak ada log. Seorang tak ada log. Bila tak ada log, kita boleh bagi dia log supaya sama. Dia nak bagi log apa? Log 2. Bila kita bagi log 2, macam mana nak bagi? Jangan usik satu tu. Okey, yang kita bagi adalah nilai log yang tak berubah apa-apa, iaitu log 2 kita bagi. Yang lain jangan ubah. Log 2 x tolak 2 log 2x macam tu. Nampak? Kan? Jadi 1 ni tak ada, dah boleh buang dah. 1 darab dah tak ada masalah apa. Okey? Bila semua dah ada log 2 dengan log 2 ni kita boleh gabung. Bila kita gabung dia, tambah, tukar jadi darab. Dia akan jadi log 2. 2 darab dengan x tolak 2. Sama dengan log 2x. Nampak? Log 2 dengan log 2 dah boleh potong. Yang tinggal 2x tolak 4 sama dengan x. Jadi x sama dengan 4. Siap. Okey? Ya? Okey. Macam mana cikgu dapat yang log 2 tu cikgu? Yang ni. Tu. Yang ini kita bagi dia. Kita bagi untuk nak selesaikan soalan ni. Sebab apa? Kalau kamu tengok awal-awal ni, asal dia, yang ini ada log. Nampak? Yang ini ada log. Yang ini tak ada log. Okey, bila benda tak ada log, kita nak apa? Selesaikan dia. Kita kena semua orang ada log. Jadi semua orang ada log, dia mesti ada log yang sama. Cara kita nak bagi ada log kepada yang tak ada log, kita kena letak log yang sama asas dan log dia. Kenapa? Sebab nilai dia satu. Seolah-olah kita darab dengan satu. Dia tak ubah. Kan? Dia tak kisahlah nombor apa pun kat sini. Asalkan kalau kita nak bagi log, kita kena bagi log. Kalau sini 2, kita letak 2. Kalau yang kawan dia 3, kita letak 3. Kalau kawan dia log P, kita letak log PP. Nampak? Itu cara kita nak bagi semua orang ada log. Kan? Bila semua orang ada log, baru kita boleh dapatkan gabungan log belah kiri, log belah kanan. Sebab log hanya akan mati kalau seorang kiri, seorang kanan. Macam tu.
Boleh? Siapa tadi? Muhammad? Boleh. Boleh Okey. Jadi kita letak tu untuk apa? Untuk nak gabungkan log. Kan? Boleh. Nombor berapa pula? Nombor 9 dah. Nombor 10. Ni nampak ni sama nampak. Ni sama juga. Kan? Cuma dia lain sikit. Tunjuk ni tengok. Okey. Ini soalan nombor 10. Tengok. SPM 2013. Soalan ni ada salah. Kamu betulkan soalan ni kejap. Kamu betulkan. Dia ada kesilapan sikit je, tak banyak kesilapan dia. Dia sepatutnya selesaikan. Kita ambil kat situ. Log 3, 2 tambah. Letak tambah. Tinggal lah tu. Salah typing ni. Dia darab tak boleh tu. Okey. Macam tu soalan dia. Betul. Okey. Jadi sama macam tadi. Ini log 3. Ini pun log 3. Yang ni tak ada log. Bila tak ada log, apa kita buat? Kita boleh bagi dia log. Apa log kita nak bagi? Kalau log 3, sini kita bagi dia log 3. Macam tu. Jadi bila semua dah ada log, macam mana nak hapuskan log? Kena tinggal seorang kiri, seorang kanan. Okey, belah kanan tak ada masalah. Log 3 yang tinggal. Belah kiri ada 2 orang. 3 dengan 3 tambah. Kita boleh gabungkan dia menjadi darab. X tolak 4. Macam tu kan. Bila log 3 belah kiri seorang, belah kanan seorang, kita boleh hapus. Okey. Yang tinggal adalah 2X tolak 8 sama dengan 3. Kita akan dapat 2X sama dengan 11. X sama dengan 11/2. Macam tu. Cuma soalan ni ada salah. Dia tertinggal tambah. Kamu tambah lah. Tak kat situ. Boleh faham lepas 2 contoh kemudian nampak lah. Kenapa tambah ni. Kena macam nak tambah ni. Okey. Nombor 11. Mana nombor 11? Ni. Okey, nombor 11 ni sekarang dah dalam kamu punya exam. Soalan nombor 11 ni, kalau kamu tengok soalan dia, ringkaskan, pemudahkan lah. Sepatutnya dia simplify, dia lebih kepada permudahkan. Permudahkan. Dia bagi kat situ, 6X kuasa 4, Y kuasa 3, 2 per 9, X kuasa 5, Y. Kan? Soalan ni sebenarnya dah dalam matematik. Dalam MAT jarang ditanya dah macam ni. Dia tanya banyak dalam kau punya matematik. Math saja. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok, apa kita buat? Ada kuasa kat atas. Kuasa ni kita kena kembangkan kepada semua orang dalam ni. Ada berapa orang? Ada 3 orang. 2 akan pergi dekat 6. 2 akan pergi dekat 4. 2 akan pergi dekat 3. Jadi kita akan dapat 6 kuasa 2. X kuasa 8. Y kuasa 6. Dia darab masuk kan. Jadi per dengan 9. X kuasa 5. Y kuasa tak ada. Letak 1 bagi nampak. Sekarang kita boleh simplify kita. Kita akan dapat permudahkan. Kita akan dapat yang ini 36 bahagi 9. Dapat 4. Nombor. 8 dengan 5 lebih ke atas sebanyak 3. Tinggal X kuasa 3. 6 dengan 1 lebih ke atas sebanyak 6 tolak 1 tinggal 5 habis. Sebab tu soalan ni sekarang dah tak ada dalam MAT. Dia kebanyakan soalan ni hanya ditanya dalam soalan matematik pula. Sebab matematik kamu, SPM antara soalan matematik kamu susah tau. Kamu kena form 4, daripada form 4 kamu kena pulun awal-awal. Saya tengok syllabus baru ni, matematik lebih susah daripada MAT. Kamu tengoklah nanti kan, kamu punya syllabus nanti. Nombor apa tadi? 12. Okey. Nombor 12 kat situ. Nombor 12 ni soalan favorite, iaitu soalan yang melibatkan satu yang kita panggil kebat kan. Nombor 12, dia minta kat situ
diberi 3 kuasa P sama dengan 5 kuasa Q sama dengan 15 kuasa R. Okey, soalan dia ungkapkan. Kan? Ungkapkan R dalam sebutan P dan Q. Okey, ini kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, ini kebat. Okey, jadi macam mana nak selesaikan dia? Simple je, ada 2 cara. Kan? 2 kaedah. Tapi saya akan satu kaedah ni saya paling suka sekali. Kan? Saya memang hafal terus teknik dia. Langkah pertama, kalau ni sama dengan ni sama dengan ni, kan? Kalau boleh kita buat apa? Kita bagi lengkap lah. Tak seronok ni ganjil 3 orang. Kita letak satu lagi. Sama dengan K kat situ. Okey? Ni boleh letak sebab ni sama dengan ni, sama dengan ni, sama dengan something. Kan? Jadi sebelah sini apa saya buat? Saya akan pecah 2. Saya akan pecahkan 2 seorang-seorang. 3 kuasa P dapat sama dengan K. 5 kuasa Q pun sama dengan K. 15 kuasa R pun sama dengan K. Nampak? Ni. Macam tu. Sebelah kanan, apa saya buat? Saya akan tengok nombor-nombor dia pula. Nombor-nombor kita akan tengok apa kaitan dia. Dekat soalan ni senang dia bagi. Alhamdulillah senang. Sebab soalan dia perkaitan dia adalah 3 darab 5 sama dengan 15. Itu kaitan dia. Okey. Kemudian kita akan buat apa? Kita akan gantikan sebelah kiri masuk ke sebelah kanan. Macam mana? Yang ini 3 nak masuk. P tak nak masuk. 3 je masuk. Siapa? 3 nak ganti. Jadi potong P ni. Kuasa pergi sebelah dia akan bertukar jadi punca kuasa. 1 per P. Sama semua. Q akan pindah jadi 1 per Q. R akan pindah jadi 1 per R. Dia macam kuasa 2 pindah sebelah jadi 1 per 2. Punca kuasa. Sekarang kita dah boleh ganti. Tempat 3 ganti dengan K kuasa 1 per P. Tempat 5 ganti dengan K kuasa 1 per Q. Tempat 15 ganti dengan K kuasa 1 per R. Nampak? Jadi kat sini kita dah boleh guna hukum indeks. Sebab apa? Dalam hukum indeks, dia kata kalau asas sama, kan, kita dah boleh guna hukum indeks iaitu darab kita tukar kepada tambah. Itu hukum indeks. Kan? Jadi saya boleh tulis kat bawah ni. Dia dah jadi K 1 per P tambah 1 per Q. Sama dengan K 1 per R. Jadi macam tadi juga. Macam long, asas pun sama. Indeks pun sama. Kalau sebelah kiri K, sebelah kanan K, dia boleh masuk mati. Yang tinggal 1 per P campur 1 per Q sama dengan 1 per R. Dia nak R. Kita selesaikan pecahan ni. Darab silang. Kita akan dapat Q campur dengan P per dengan PQ. Sama dengan 1 per R. Saya darab silang lagi. Saya akan dapatkan R sama dengan PQ per dengan Q campur P sama juga dengan P campur Q. Siap. Ini susah sikit. Kebar tengok betul-betul. Boleh faham ke? Boleh, boleh. Ya Azika, boleh? Saya tak dengar Azika ada cakap apa ke? Boleh, okey. Okey Azika. Boleh. Saya teruskan nombor 13. Kan?
Okey, soalan nombor 13 pula. Tarik balik. Ya. Okey, sini tolak naik. 13. Baik. Nombor 13 kat sini. Diberi bahawa 25 H campur 3 per dengan 125 P tolak 1 sama dengan 1. Soalan dia, ungkapkan P dalam sebutan H. Okey. Macam mana kita nak buat? Kita tengok. Yang ini senang. Macam soalan tadi yang ada satu kat sebelah. Tapi sebenarnya lagi satu trik dia. Yang ini boleh bawa ke atas kalau pecahan tak nak. Ni bawa ke atas jadi darab. Jadi kita terus tukar persamaan ni, dia akan jadi 25. Okey. H campur 3 sama dengan terus darab. P tolak 1. Dia jadi macam tu. Ini senang lah. 25 boleh tukar jadi 5 kuasa 2. Yang ni letak semula, jangan usik dia. Itu. Nampak? Yang ini pula boleh tukar jadi 5 kuasa 3. Ini jangan usik, letak balik. 5 dengan 5. Selesai. Okey. Kemudian tinggal algebra je. Dia nak apa? Ungkapkan P. Jadi saya akan expand ni 2H campur 6 sama dengan 3P tolak 3. Dia nak P. 3P 2H campur 9. Jadi P sama dengan 2H campur 9 per 3. Okey. Cuma dalam exam kamu dia tak boleh lah P belah kanan ni kena tulis semula. Oleh sebab itu P sama dengan 2H campur 9 per dengan 3. Dia macam tu. Okey. Itu nombor yang senang lah. Yang senang kita terus senang kita laju sikit lah. Jumpa susah tadi kita kena handbrake, tarik handbrake kejap. Slow buat sikit. Nombor 14. Okey kan. Nombor 14 ni. Kalau kamu tengok. Dia bagi log M 324. Tolak dengan log. Yang ini yang kacau ni. Tiba-tiba kamu nampak ada punca kuasa pula. Kan? Yang ini yang jam. Dah jadi macam-macam cerita dia. Soalan dia sudah selesaikan. Solve. Selesai. Bolehlah kasih habis dah tulis. Kan? Saya ke Hacker bahasa Melayu. Fail. Kan? Saya dulu bahasa Melayu C je. SPM. Kamu lagi pandai. Okay. Sampai kat sini. Dalam log. Apa kita buat? Kita kena samakan asas. Cuma yang kat sini kita ada trik dia. Kan? Apa trik kita? Trik kita macam ni. Kan? Kalau dia bagi 2 dengan 4. Nampak? Kan? Ada kaitan. Jadi apa kita buat? Kita boleh tukar 2 jadi 4 dengan mudah. Iaitu 2 kita tukar jadi kuasa 2. Terus jadi 4. Semua kita boleh tukar macam tu. Tak kisahlah dia bagi kadang-kadang kamu nampak 3 dengan 9 pun sama. Kita boleh kuasa 2 kan. Okay. Kalau dia bagi apa? 8 dengan 2 pun boleh. Jadi 2 tu kita boleh jadi kuasa 3. Sebab nilai dia sama. Tapi macam mana dengan kuasa saja boleh. Kan? Tapi yang ini dia bagi M. Bila dia bagi M dengan punca kuasa M. Macam mana kita sama? Sama kaedah dia. Sebab apa? Punca kuasa, kita boleh hilangkan punca kuasa dengan letak je kuasa 2. Bila kita letak kuasa 2, dia mati tinggal M dengan M sama. Okay? Tapi kaedah ni, dia kena ada cara tulis dia betul-betul. Cara dia senang je. Saya letak kat sini. Bila saya letak sini kuasa 2, maka yang atas ni pun akan dapat kuasa 2 macam tu. Dia sama. Kuasa 2, kuasa 2. Okay? Yang ini dalam log boleh buat benda ni. Okay? Dia shortcut lah. Shortcut sebenarnya kita kena buat pertukaran asas. Tapi ni antara shortcut dia.
Kalau kita buat pertukaran asas macam ni. Log punca kuasa M 2M, kita akan buat log M per dengan log M, atas akan letak 2M, bawah akan letak punca kuasa M. Okey. Yang ini kita akan buat log M 2M, yang ini dia akan jadi log M kuasa 1/2. Kuasa 1/2 potong, bawa pergi depan, 1/2 mati. Okey. Yang tinggal ni yang tinggal per 1/2. Jadi log M 2M per 1/2 bahagi 1/2. Bila kita buat soalnya, dia sama macam ni. Bahagi 1/2. Jadi bila kita tukar jadi darab, dia akan jadi log M darab dengan 2/1. Darab 2. Darab 2 dengan log, kita tak tulis kat sini, kita tulis kat depan. Macam tu. Nampak? Benda ni kan sama juga. Macam mana? Macam apa sama dia? Macam ni sama. Sebab kuasa 2 ni kita boleh bawa ke depan. Tapi ni panjang. Sebab tu ni markah 3 je. Ni kamu kena tahu formula ni. Kalau buat yang ni jenuh. Tu silap salah. Dia kena tahu. Boleh samakan dan menggunakan kuasa. Jadi dia terus jadi kat sini. Log M 3, 2, 4 tolak log M. Yang ini akan jadi 2M kuasa 2 ni kita boleh jadikan dia sebagai 4M kuasa 2. Kita expand saja. Sama dengan 2 kat situ. Okey. Sampai kat sini. Jadi yang macam tadi kita belajar. Ni ada log, ni ada log. Ni tak ada. Bila tak ada, kita boleh letakkan dia log MM pula. Boleh letak. Nampak? Jadi log M dengan log M boleh gabung. Dia akan jadi apa? Tolak akan jadi bahagi. 324 per dengan 4M kuasa 2. Macam tu. Okey. Kemudian, sama juga dengan yang ini. 2 ni kena naik atas. Log M, M kuasa 2. Kenapa naik atas? Sebab saya nak matikan log M. Bila nak matikan dia, tak boleh ada orang kat depan kacau. Yang tinggal kat sini adalah ni. Okey. Kamu ambil kalkulator, 324 bahagi 4, kamu akan dapat kat situ 81 sama dengan M kuasa 2. Bawa sebelah akan jadi 81 sama dengan M kuasa 4. Jadi M 4 bawa sebelah. 4 bawa sebelah dia akan jadi kuasa 1/4. Iaitu kita dapat terus jawapan kita 3. Cuba tengok. Tapi yang ini saya tak buat. Ini tak ada. Yang awal-awal kau tidak jenuh lagi panjang. Kita terus letak aja kuasa-kuasa macam tu. Cuba tengok pergerakan dia. Ini soalan susah juga ni. Boleh, boleh. Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Terus kita pergi nombor 14 pergi. Terus pergi nombor 15. Okey, habislah. Ni je cikgu yang nak bagi ya. Tak saya tengok. Betul lah. Kita masuk kertas 2 pula. Kertas 2. Okey. Tak apa, nanti saya ada banyak soalan. Jangan risau, saya boleh bagi kamu lagi tambah. Kita ada masa lagi. Tengok soalan kertas 2. Okey. SPM 2011, soalan nombor 1. Dia bagi apa? Soalan dia. A. Permudahkan. Permudahkan log 2x campur 1 tolak 5 log 4 x kuasa 2 campur 4 log 2x.
Okey. Kat sini kamu tengok. Problem dia apa? Dia suruh pemudahkan. Apa maksud pemudahkan kat sini? Pemudahkan maksudnya ramai-ramai log ni tak nak. Kan? Dia kalau boleh apa? Dia nak log ni gabung jadi satu log je. Itu maksud dia permudahkan. Kan? Dan kalau log tu mati terus pun tak apa. Kalau log tu boleh dimatikan, kalau boleh lah dimatikan pun tak apa. Jadi banyak cara kat sini. Banyak kaedah boleh buat. Salah satu kaedah kalau kamu tengok adalah 4, 2, 2. Nampak? Dia 4, 2, 2. Kan? Jadi macam mana 4 ni nak jadi 2? Kan? 4 nak jadi 2 macam mana? Boleh tak? Ataupun 2 nak jadi 4. Mana-mana boleh, tak ada masalah. 4 nak jadi 2 boleh, 2 jadi 4 boleh. Dua-dua tak kisah, timbal balik. Tak ada hal. Okay? Contohlah sebagai contoh. Contoh saya tak nak pakai 4 ni saya nak kecilkan. Tadi kita belajar besarkan, sekarang 4 nak kecilkan. 4 kita nak jadikan dia 2. Boleh tak? Okay? 4 nak jadi 2, kita letak punca kuasa. Punca kuasa maksudnya kita akan kuasakan dia dengan 1/2. Bila kita kuasakan 1/2 kat sini, sini pun kena kuasa 1/2. Dia kena adil. Itu konsep tadi. Konsep yang memang bawah dan atas mesti letak benda yang sama. Jadi kalau macam ni dia dah yang tinggal apa? Yang tinggal log 2, 2x tambah 1 tolak 5 log 2 x saja. Kenapa? 2 darab 1/2 tinggal 1. Campur dengan 4 log 2x. Sekarang semua dah log 2. Bila semua dah log 2, kita kena gabung, dah boleh gabung. Bila nak gabung, tak boleh ada orang depan kacau. Potong, bawa atas. Potong, bawa atas. Kemudian bila kita gabungkan dia, log 2, ramai biasanya dia akan jadi pecahan. Yang mana? Yang positif duduk atas. Nampak? Negatif. Negatif bawah. Positif atas. Macam tu. Okey. Jadi X kuasa 4 dengan X kuasa 5 boleh kecilkan. Jadi jawapan kita akan tinggal log 2 2x campur 1 per dengan X. Ini saja tinggal. Cuba tengok betul-betul. Ini kita guna shortcut ni. Shortcut yang menukar asas dengan mudah jika ada kaitan. Boleh? Okay. B kan? No, B. B, soalan pasal A. Dia kata soalan tu, seterusnya, selesaikan persamaan log 2, 2x campur 1 ni, tolak 5, log 4, x kuasa 2 campur 4, log 2x sama dengan 3. Yang ramai-ramai ni, kita dah pemudahkan benda yang sama. Dia dah tak jadi macam ni, dia jadi yang ni je. Iaitu log 2, 2x campur 1 per x sama dengan 3. Ni je tinggal. Okey, ramai-ramai ni. Okey, jadi macam tadilah. Kalau kamu nak gunakan konsep log sini pun boleh. Ataupun yang mula-mula kita belajar, log boleh tukar jadi indeks pun boleh. Contoh kalau log tukar jadi indeks, kita boleh tinggalkan apa? 2x campur 1 per x. Log 2 pergi sebelah, dia akan jadi 2 kuasa 3 pun boleh. Nampak? Jadi kita dah tinggal kat sini, dia akan jadi 2x campur 1 sama dengan 8x. Dah jadi algebra biasa. 8 dengan 2, 6x. X sama dengan 1 per 6. Okey? Cuba perhatikan pergerakan soalan yang kita buat.
Boleh faham ke? Okey. Tengok. Okey. Saya teruskan. Nombor 2. Kita tengok nombor 2. Nombor 2. Soalan nombor 2 pula. SPM 2014 ni. Okey. Diberi P sama dengan 2 kuasa X. Dan Q sama dengan 2 kuasa Y. Ini mula-mula tadi kita dah buat soalan yang dekat. Hampir-hampir sama macam ni. Soalan A, ungkapkan. Dia nak 8 X campur Y per dengan 4X dalam P dan Q. Pak, mula-mula kita dah buat lebih kurang. Yang ini apa? Saya kata kena pecah. Kita boleh pecah. Dia akan jadi apa? 8X, 8Y per 4X. Kemudian potong ni. Tak ada cerita potong ni. Okey. Jadi kemudian kita buat apa? Kita boleh tukarkan 8 jadi 2 kuasa 3. Ini pun sama. 2 kuasa 3. Bawah tukar jadi 2 kuasa 2. Okey. Jadi kamu tengok sini. Sekarang apa? Kita nak 2X. Yang ini 2, 3X. Jadi apa buat? Saya tukar tempat. Dia akan jadi 2X3. Sini 2Y3. Macam tu jadi ni. Kemudian per dengan ini pun sama. 2X2. Sekarang kita dah boleh gantikan. Nampak? Yang ini dah jadi P kuasa 3. Yang ini akan jadi Q kuasa 3 per dengan yang ini akan jadi P kuasa 2. Okey. Yang kuasa 3 dengan kuasa 2 ni boleh potong. Yang tinggal adalah P Q kuasa 3. Cuba tengok. Boleh Kita habiskan tengok. Nombor 2. B. Nombor 2B pula soalan dia. Dia bagi kat situ. Cari log 4 P kuasa 2 per dengan Q. Dalam sebutan XY sama ada kaitan ni. Kan? Sama juga. Cuma yang ini dia pakai log. Okey. Tengok kat sini. Ini 2 maksudnya asas 2. Walaupun dia indeks, kita baca dia asas 2. Yang ni asas 4. Jadi kita kena tukar semua jadi asas 2 dulu. Log 2 per dengan log 2. Yang ramai ni tak atas. Yang kecil ni tak bawah. Pertukaran asas. Okey. Yang ramai ni kita boleh pecah. Berapa orang ada? 1, 2, 3. Bila 3 orang dipecah jadi 3 log. Nampak? Yang mula-mula siapa? 4. Kemudian tambah P kuasa 2. Bawah tolak Q. Per dengan ni. Log 24. Okey, ni log 24, ini log 24. Okey, log 24 nombor. Bila nombor, kita dah boleh dapat jawapan dia iaitu log 24 sama juga dengan log 2, 2 kuasa 2. Jadi kita boleh potong 2 ni pergi depan, 2 dengan 2 mati, tinggal 2. Okey, atau kamu boleh guna kalkulator. Kalau nak guna kalkulator, log 24 ni nombor dengan nombor. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, tekan log 4 bahagi dengan log 2.
Okey, tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 2 juga nombor. Tekan kalkulator kan. Betul kalkulator. Kalkulator saya. Kan? Contoh kita bagi log apa ni? Log 4. Log 4 macam tu. Pakai bahagi ni. Jangan pakai apa? Pakai bahagi ni je senang. Bahagi dengan log 2. Dapat jawapan 2 terus. Kalkulator kamu yang warna silver dengan putih macam ni lah. Kalau kalkulator hitam, kau tekan je log 4 bahagi log 2. Dapat sama. Okey? Boleh? Jadi kat sini kita dah dapat, sini akan dapat apa? 2 campur dengan, okey, yang ni bila kita nak ganti, 2 ni kena bawa depan macam tadi. Bawa depan, 2 log 2P. Mana log 2P? Sini. Kita guna konsep apa? 2 ni kalau pindah ke sebelah, dia akan jadi log 2. 2 ni pindah ke sebelah, akan jadi log 2. Nampak? Indeks tukar kepada log. Jadi log 2P adalah X. Jadi sini, 2X tolak dengan Y per dengan 2 siap. Cuba tengok Tengok betul-betul. Boleh? Okey. Saya akan bagi kamu latihan kejap. Yang kita buat ni dah habis. Kita tunggu sekejap. Saya ambil buku. Okey, kita tengok soalan kebat je. Saya rasa boleh buat kot pelan-pelan kan. Boleh buat. Tengok. Okey, latihan kan. Okey, latihan log. Log maksudnya topik sekali dengan indeks lah kan. Sekali dengan indeks sekali. Soalan yang pertama saya bagi kat kamu kat sini ialah diberi log A X Y kuasa 3 sama dengan 9. Dan log A X kuasa 2Y sama dengan 8. Okey, soalan dia. Cari nilai log A punca kuasa 2 X Y. Okey? Ni susah Ni kebat Okey, try tengok. Kamu ambil 3 minit try. Cuba kejap. Siapa dapat cantik kepak ni. Okey, cuba Okey tengok. Lepas tu soalan ni sebenarnya soalan kebat. Bila soalan kebat ni sebenarnya dia yang penting yang pertama sekali, kalau kamu tak pernah buat soalan macam ni, memang susah. Kamu rasa susah. Tapi kamu kena ada experience untuk jawab. Okay, yang pertama, soalan ni adalah berkenaan dengan topik, 2 topik. Satu, topik dia adalah log. Nombor 2, topik dia adalah dia combine dengan persamaan serentak. Sistem persamaan serentak. Sebab tu dia susah. Nampak?
Kan? Biasanya soalan macam ni kita dapat terus tapi tak boleh. Ya, ini semua orang ni, 3 ekor ni kena pecah semua. Ni kamu jumpa soalan je kamu kena hati-hati. Tengok yang pertama, saya pecahkan jadi log AX campur 3 pergi depan. 3 log AY sama dengan 9. Dia bila kamu dah biasa, dah sekali jumpa soalan ni dia senang lah. Yang ni pula kita pecah jadi, saya susun bawah ni kan. Dia akan jadi log AX 2 pergi depan. Okey. Kemudian tambah dengan log AY. Okey, sama dengan 8. Okey, nampak? Dia dah buat soalan serentak ni. Susun cantik dah. Kan? Dia seolah-olah, okey, seolah-olah ni saya buat dalam exam, kamu tak payahlah buat benda ni. Dia seolah-olah kamu ambil kalkulator kamu tekan kalkulator, dia seolah-olah yang X campur 3Y sama dengan 9 dengan 2X campur Y sama dengan 8. Yang ini kita boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator menggunakan apa? Yang mod tu. Mod EQN unknown 2. Nampak? Kan? Okey, cuba kamu try tengok. Tekan kalkulator. Saya tak ada kalkulator ni. Yang ini A1 dia sama dengan 1. B1 sama dengan 3. C1 sama dengan 9. A2 sama dengan 2. B2 sama dengan 1. C2 dia sama dengan 8. Dia akan bagi jawapan X dan Y. Cuba tekan kalkulator. Tolong saya kejap. Ambil. Berapa dapat? X dapat 3. X3. Y berapa? 2. Y2. Nampak? Dia seolah-olah macam ni. Bila dapat macam ni, jadi kesimpulan kita kat sini. Siapa X kita? Jadi, log AX sama dengan 3. Manakala, log AY sama dengan 2. Macam tu. Nampak? Baru kita boleh buat yang ni. Yang ni macam mana nak buat pula? Yang tu soalan dia. Log A, X, Y, dua-dua ni kuasa 1/2. Nampak? Bila kuasa 1/2, kita boleh potong buat ke depan. Nampak? Sebab kita dah pecah dah. Dia akan jadi 1/2 log AX campur dengan log AY. Masukkan nombor. Kita akan dapat jawapan dia 1/2 log AX dia 3 campur dengan 2. Dapat jawapan akhir dia 5/2. Betul tak? 5/2. Atau 2/1/2. Ini kebat. Sesungguhnya kebat. Kamu jumpa soalan ni. Kalau exam kamu tiba-tiba kamu jumpa soalan ni lagi sekali, dia bila dalam exam tiba-tiba deja vu. Boleh buat. Kamu yang tu yang seronok. Lepas tu tengok kawan sebelah garuk kepala. Yang tu lagi seronok. 2 kali seronok. Bukan seronok atas apa? Atas kesilapan orang lain, tak ada. Kita bukan macam tu. Kita seronok sebab apa? Kita tengok, aku boleh buat lah. Seronok dari sendiri dalam exam. Kan? Jangan kutuk orang sebelah tak. Kan? Tiba-tiba tengok orang sebelah, kutuk dia. Tak boleh. Itu tak elok. Okay? Boleh faham? Susah tak ni? Satu lagi. Kan? Ni saya nak perkenal kamu dengan soalan-soalan yang agak, kita panggil dia pelik dalam log ni. Jadi kalau exam tiba-tiba kamu jumpa orang kata kebat, kamu kata biasa je. Itu magic lah, jadi orang hebat lah kan. Okay. Ni lebih kurang kat soalan dia. Tapi yang ni dia bagi jelas sikit kan. Dia kata selesaikan. Selesaikan 8X campur 1 sama dengan 2 kuasa Y. Lepas tu log 3Y sama dengan 2 campur log 3 X tolak 1. Nampak? Soalan selesaikan je. Dan markah dia 5 juga. Bila kamu biasa tengok soalan ni, tiba-tiba tengok, selesaikan
Dia tak ada AB ya. Kalau AB lain, ni AB, ni AB. Macam tu. Bila selesaikan maksudnya, kalau ada dua unknown, maksudnya jawapan tu, dia nak tahu X berapa. Y berapa. Itu soalan selesaikan. Pemudahkan lain. Ungkapkan lain. Jadi kamu dah nampak lah sebab soalan ni sebelah kita dah pernah buat. Oh, dia bagi dua persamaan. Yang ini cerita dia pasal apa? Persamaan serentak. Juga melibatkan persamaan serentak. Yang ini. Okey. Jadi saya akan pecahkan dua. Soalan ni kita try. Tengok yang ni saya pecah dua. Yang pertama kita buat dulu. 8X campur 1 sama dengan 2Y. Okay, apa idea kamu nampak kat sini? Ni 8, ni 2. Dia ada kaitan. Nampak? Apa kaitan dia? Dua-dua ni adalah nombor asas 2. 8 tukar jadi 2 kuasa 3. 2 kuasa Y. Nampak? Jadi boleh potong lah. Yang tinggal apa? 3X campur 3 sama dengan Y. Biar dulu. Dah selesai dah seorang. Soal sini pula. Kita pergi dekat log pula. Apa cerita kat orang log ni? Log 3 Y sama dengan 2 campur log 3 X tolak 1. Ini ingat tak tadi? Ni ada log, ni ada log, ni tak ada log. Bila tak ada log, kita boleh bagi dia log. Dia akan jadi apa? Log 3Y 2 kita letak log 3 sini log 3X tolak 1. Okey? Jadi bila kita nak gabungkan log 3 dengan log 3, 2 ni kena angkat naik atas. Sekarang dah boleh gabung. Log 3 9 9 tambah darab X tolak 1. Nampak? Log 3 kiri, log 3 kanan dah boleh potong. Yang tinggal apa? Y sama dengan 9X tolak 9. Jadi kita boleh buat persamaan serentak dengan kaedah penggantian saja. Nampak? Ni Y, ni Y boleh masuk. Jadi saya akan dapatkan tu, saya ambil yang besar belah kiri. Ni 9X tolak 9 sama juga dengan 3X campur 3. 9 tolak 3, 6X. 3 campur 9, 12. X sama dengan 2. Masuk kat mana-mana. Kat sini boleh. Y sama dengan 9 kali 2 tolak 9. Akan dapat 9. Macam tu. Kalau kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, lagi sekali kamu jangan takut. Relax kan. Okay. Boleh ke? Boleh? Okay, saya akan bagi kamu satu lagi Satu lagi tengok. Kali ni kamu try tengok, try je. Cuba. Sangkut bagi tahulah, sangkut diam je. Sangkut bagi tahu kita sedang belajar ni. Okay. Soalan dia nombor 3 kat sini. Dia bagi kat situ tunjukkan bahawa log 2XY sama dengan 2 log 4X campur 2 log 4Y. Okey. Seterusnya selesaikan persamaan serentak. Dia bagi tahu senang Persamaan serentak bagi log 2XY sama dengan 10 dan log 4X per dengan log 4Y
sama dengan 3/2. Kamu cuba kejap. Soalan last kita buat. Tengok. Okay. Kalau kamu tak tunjukkan ni, kalau kamu tak boleh buat kat atas, kamu terus buat bawah ni. Terus buat soalan serentak. Cuba. Ini markah dia sebab dia ada tunjukkan, markah dia 6. Macam mana Nick? Dapat? Dapat. Tak Iti nak tunjukkan yang dia minta kat atas tu. Oh, yang atas tu dapat. Bawah dapat? Dapat. Okey, cantik. Okey, bawah Sebenarnya dia kalau soalan tunjukkan dalam exam, kalau dia kita tunjukkan, lepas tu seterusnya, kamu buat yang seterusnya dulu. Kadang yang tunjukkan tu yang sangkut, kan? Sebenarnya kita buat ni dulu. Log 2 XY sama dengan 10. Sini log 4X per log 4Y sama dengan 3/2. Yang sebelah kiri, kita guna apa yang dia bagi. Sebab tu soalan dia mesti ada kaitan. Kan? Selalunya kamu akan jumpa dalam topik trigonometri nanti form 5. Kan? Ni ambil je. Tukar jadi 2 log 4X campur dengan 2 log 4Y sama dengan 10. Macam tu. Yang ini pula, kan kita boleh darab silang macam tu je. Kita akan dapat 2 log 4X sama dengan 3 log 4Y. Nampak? Kalau senang, kita susun. Kita buat dalam bentuk apa? Persamaan. Guna kaedah penghapusan je. Ni, saya susun ke sebelah sini. Dia akan jadi 2 log 4X tolak 3 log 4Y sama dengan kosong. Jadi pegang sini. Ini kosong. Jadi kita boleh guna kaedah penghapusan. Saya tolak je kan. Ni tolak ni habis. Yang tinggal 2 tolak 3. 2 tolak 3 akan jadi 5. Ataupun pakai kalkulator dah. Tapi saya tak ada kalkulator tu, saya buat macam ni je. Ni 10. 5 pindah sebelah, dia akan jadi log 4Y sama dengan 2. Nak dapat Y, kita boleh 4 ni kita boleh potong. Ni log 4Y. Ni log 4Y kan. Okey, saya dapatkan log 4Y dulu. Log 4Y sama dengan 2. Nanti baru kita cari siapa Y. Sebab soalan dia selesaikan. Selesaikan maksudnya dia bukan nak log, dia nak Y tu siapa, X tu siapa. Ni saya dapat log 4Y, saya ganti sini dulu. Ni 3 log 4Y saya gantikan dengan 2. Jadi kita akan dapat kat sini 2 log 4X sama dengan 6. Log 4X sama dengan 6 bahagi 2, 3. Dapat macam ni. Dah dapat macam ni, baru kita potong ni. Y sama dengan 4 kuasa 2. X sama dengan 4 kuasa 3. Y sama dengan 16. X sama dengan 64. Kat situ. Okey. Nick, sampai mana tadi Nick? Kamu buat? Salah. Salah kat mana? Ni betul, ni betul. Ni log 4Y2 dapat tak? Salah yang log 4X per log 4Y sama dengan 3/2 tu. Oh yang ni, kamu salah ni. Masuk, salah pindah.
sebab dia bahagi yang jadi saya pun tukar digital lah. Oh, pakai ni bahagi. Okey, kan? Yang ni kan mungkin ingat. Yang ni pun selalu salah. Ramai salah kan ni. Yang ini kalau kita nak tukar tolak, dia mesti macam ni X per Y. Macam ni. Kan? Macam ni baru boleh. Okey? Ni hati-hati kan. Yang ini baru kita sama dengan log 4X tolak log 4Y. Yang ni tak boleh buat apa. Jangan buat apa-apa dengan ni. Okey? Ini salah. Okey, dapat macam ni. Yang tinggal atas ni macam mana? Dia suruh tunjukkan. Bila soalan tunjukkan sebenarnya senang je. Kita ikut je. Contoh macam ni. Log 2XY sama dengan 2 log 4X campur 2 log 4Y. Okey, kamu tengok sini asas 2. Ini asas 4. Jadi apa kita buat? Kita tukar je jadi asas 2. Contoh, saya buat macam ni. 2 log 2X per log 24 campur 2 log 2Y per log 24. Ingat tadi kita dah pernah buat log 24 tau. Kan? Yang tekan kalkulator tadi kita buat. Log 24 jawapan dia adalah 2. Ni 2 ni 2. Nampak? 2 dengan 2 potong. Yang tinggal apa? Log 2X campur log 2Y sama dengan log 2XY. Itu soalan tunjukkan. Okey? Lepas tu saya buat soalan ni supaya apa? Kalau dalam exam kamu jumpa, sebab soalan ni susah. Kan? Kalau dalam exam kamu jumpa soalan macam ni lebih kurang, sekurang-kurangnya, kalau markah dia 6 tau, kan? Kamu dapat 3 ke, dapat 4 ke, cantik lah tu mula-mula. Starting dia. Kali pertama saya tunjuk, kamu kalau boleh tangkap terus, cantik, lagi baik. Boleh tangkap separuh, exam bagi dapat separuh dulu. Itu cara kita belajar. Kita ambil dulu, jangan kosong je. Kan? Apa saja soalan kita dapat jadi, katakan tiba-tiba dalam exam kamu jumpa, sekurang-kurangnya kamu ingat sikit, kamu dapat separuh pun tak apa. Kan? Yang penting kamu ada ingat sikit bahawa benda tu kita pernah buat, apa knowledge dia. Lepas tu, bila dah habis exam tu, tiba-tiba dapat jawapan sebenar, bincang semula untuk faham habis. Biasanya kalau dia, orang kata apa, 3 kali lah, 3 kali. Baru dia ingat. Saya pun sebagai tenaga pengajar AMAT ni, saya boleh ingat sebab saya mengajar ni je hari-hari. Setiap tahun, selama 21 tahun saya mengajar AMAT je. Saya mengajar AMAT. Dia ubah silibus, tambah sikit, kami pergi kursus. Pergi kursus tengok, belajar. Pergi belajar juga. Cikgu pun pergi belajar. Sebab bila dia tambah sikit, kami kena pergi belajar. Tengok ada apa, guru pakar akan tunjuk. Saya tengok pakar tunjuk macam mana dia buat. Okay, ingat. Balik mengajar student. Itu salah satu cara yang mana cikgu-cikgu boleh. Kadang-kadang cikgu tengok boleh buat, nampak macam senang. Tak, sebab kami belajar benda ni je. So kamu buat, saya buat BM pun saya tak aktif buat dah. Kamu lagi hebat sebenarnya. Kan? Kamu belajar banyak subjek. Kan? Tapi sebenarnya sikit-sikit insya-Allah boleh. Okay? Kalau dah faham, kembangkan ilmu tu, ajarkan kawan-kawan. Kalau kawan tanya, jangan kedekut ilmu cerita. Cuma kawan yang bertanya, kita pun kalau bertanya kepada kawan tu, kita kena fahamlah. Kawan yang kita tanya tu, dia bukan guru. Dia bukan cikgu. Jadi kalau dia explain ada sedikit kesalahan ataupun kekeliruan kan, kita okay, sama ada kita tengok keadaan dia macam mana. Kan? Biasanya saya guna banyak masa kita tanya kawan tu, otak kita berjalan banyak tau. Berjalan bukan tengok saja. Kita akan berjalan macam mana, nak terima terus ke, ada kemusykilan ke macam mana. Bila ada kemusykilan, nak tanya terus ke, nak potong dia ke, nanti dia marah pula, tanya lagi sekali tak dapat. Kan? Ataupun kita akan gunakan pihak ketiga. Contoh macam ada seorang kawan tu explain, ada salah tau. Kan? Kamu nak potong dia terus, kamu sedang tanya dia. Kamu tak tahu, kamu tanya dia. Bila kamu tanya dia, kamu nampak, oh kamu dah ingat. Dan dia cerita salah. Relax dulu, jangan tegur terus. Nanti orang marah, nak tanya balik tak boleh. Kita pergi kat orang ketiga, kita tanya seorang lagi, kata seorang lagi explain lain, kita pergi jumpa dia balik. Kita bagi tahu dia, tadi ada kawan seorang lagi, dia cerita macam ni, macam mana? Kan? Yang mana betul tak tahu, kita tunjuk. Dia akan nampak lah. Bila dia akan nampak kesalahan dia, masa tu. Jangan pergi kutuk dia pula.
kan. Apalah aku tanya kau kan. Kau berlagak betul. Padahal kita tanya dia tadi, kita kutuk dia. Lepas tu kau tanya lagi sekali, kena halau kan. Itu benda kita panggil dia dalam belajar ni ada adab sikit. Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu insya-Allah. Kan? Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh WhatsApp saya terus. Kalau kamu tanya mungkin lepas ni Cikgu Yana dah sihat, dia akan ajar kamu semula. Tapi kalau kamu ada masalah apa-apa, kamu boleh je WhatsApp saya. Tanya, kamu ambil nombor saya 012 774 7688 kan. Cikgu Azman. Legasi kan. Okey. Jadi kamu boleh tanya je, tak ada masalah. Okey, kamu tanya saya, cikgu, soalan ni macam mana saya sangkut lah. Tapi mungkin lepas kamu WhatsApp tu, mungkin saya tengah ada kelas lain ke, saya tengah mengajar ke, mungkin lepas tu saya tengok, saya akan jawab. InsyaAllah. Saya selalu akan bantulah takat mana yang saya boleh bantu. InsyaAllah. Jadi untuk hari ni, takat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kamu semua sebab sangat bagus belajar hari ni. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik. Terima kasih, cikgu.